Salam sejahtera bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Persekutuan Bajikan Malaysia MEF mahu program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS diperluaskan kepada 17 sektor penting. Ia juga perlu sektor industri kritikal yang menghadapi risiko tinggi dijangkiti COVID-19. Menurut Presidennya Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman, syarikat yang mempunyai jumlah tenaga kerja yang ramai tinggal di penginapan berpusat seperti di sektor pembinaan harus diberi keutamaan dan disenaraikan dalam program tersebut. Ini kerana keadaan tempat tinggal dan persekitaran tempat kerja industri ini adalah tidak kondusif dan terdedah kepada penyebaran COVID-19 kerana tiada penjarakan fizikal. Selain itu, menurut Syed Hussein, majikan daripada sektor ekonomi lain juga ingin menyertai PIKAS. Ia akan melancarkan program vaksinasi di kilang-kilang dan lokasi kawasan perindustrian yang akan bermula 16 Jun ini. Ketika ini, pekerja di subsektor pembuatan termasuk elektrik dan elektronik, pemprosesan makanan, besi dan keluli, peralatan perubatan, peralatan pelindung diri, minyak dan gas dan produk getah termasuk subsektor pembuatan sarung tangan perubatan diutamakan untuk program vaksinasi di bawah PIKAS. MEF dalam pada itu berpendapat kerajaan harus mempertimbangkan untuk memberikan rebat cukai atau pengecualian cukai kepada syarikat terhadap kos yang perlu ditanggung selepas penyertaan dalam program sukarela tersebut. Dan seterusnya, satu jawatan kuasa khas pemulihan COVID-19 perlu ditubuhkan untuk memastikan penyelesaian kepada segala masalah negara akibat pandemik ini dilaksanakan dengan lebih berkesan. Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat jawatan kuasa itu harus dianggotai pelbagai pihak berkaitan dengan berkepakaran dengan mengenepikan segala kepentingan selain kesejahteraan negara. Usaha kerajaan yang telah dilaksanakan, kata Dr. Siva Murugan, boleh ditambah baik jika pihak lain turut disertakan dalam proses pemulihan ini. Jika sekiranya kita benar-benar mahu melalui proses pemulihan yang total, holistik, menyeluruh, yang komprehensif, dan ini memerlukan komitmen rasa tanggungjawab bukan saja daripada rakyat tetapi juga daripada pemimpin-pemimpin parti politik, pemimpin-pemimpin yang ada kepentingan. Pemimpin-pemimpin ini boleh bersuara, boleh duduk semeja, masing-masing sudah melontar pelan mereka. Kenapa tidak dibawa satu pelan induk bersama dengan kerajaan dan dijadikan sebagai satu sandaran untuk membolehkan kita melihat hasil kejayaan yang lebih besar. Pada masa sama, beliau turut menegaskan bahawa kejayaan kita melawan pandemik ini memerlukan perubahan budaya politik di mana setiap pemainnya perlu mengutamakan matlamat, mensejahterakan negara lebih daripada segalanya. Ini kerajaan yang ada legitimasinya dan bagaimana pihak lain mampu untuk memainkan peranan mereka tanpa dipolitikkan apa saja yang mahu kita lakukan. Barulah kita boleh mengenepikan proses dari sudut politik dan memberikan keutamaan kepada apa yang mahu kita capai dari sudut kesihatan, ekonomi dan sosial. Ketiga-tiga ini merupakan keterangkuman yang harus boleh kita perbaiki dan kesemua ini juga merupakan satu yang bersifat idaman daripada kita kerana dalam konteks budaya politik kita ini sukar ataupun jarang sekali berlaku tetapi boleh berlaku jika masing-masing mengenepikan ego politik ataupun kepentingan peribadi dari sudut kepentingan politik. Dan ini memerlukan pengorbanan yang cukup besar, Tuan Haji. Saya rasakan pengorbanan dari sudut politik itu penting untuk membolehkan kita keluar dengan cepat dan juga kita boleh berada dalam konteks sebagaimana beberapa buah negara yang berjaya mengenepikan kepentingan politik mereka. Beliau menyatakan pandangan ini ketika menjadi panel dalam program Agenda Awani. Dan beberapa hari lepas, Perdana Menteri umumkan kerajaan sedang merangka pelan pemulihan sebagai persiapan negara keluar daripada pandemik COVID-19 pada satu peringkat yang munasabah. Tan Sri Muhyiddin Yassin menambah pelan itu dibuat berdasarkan data sains dan segala persiapan yang telah dilakukan termasuk dari segi pengurusan COVID-19, ekonomi, program vaksinasi dan sebagainya. Ia akan dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara dalam tempoh terdekat. Tambahnya, pelan pemulihan negara hanya akan berhasil sekiranya semua pihak meliputi rakyat dan kerajaan berganding bahu untuk cari jalan keluar daripada pandemik COVID-19. Tambahnya, pelan sudah disusun sehingga ke peringkat negara mencapai imuniti kelompok. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan pelan pemulihan negara
untuk keluar daripada pandemik COVID-19 boleh dilaksanakan apabila negara mencapai imuniti kelompok atau sekurang-kurangnya 60% rakyat negara ini divaksin. Dan kita ingin bincangkan berkenaan strategi yang perlu ada dalam pelan ini dan bagaimana ia dapat dipikul oleh semua pihak bersama Fellow Akademi Sains Malaysia Datuk Dr. Madeline Burma. Doktor, pertama sekali, Perdana Menteri menyatakan pelan pemulihan ini hanya akan berhasil sekiranya semua pihak berganding bahu. Apa strategi yang doktor rasa kerajaan perlu lakukan untuk dapatkan buy-in dengan izinnya daripada semua pihak ini? Terima kasih kerana menjemput. Bagi saya konsep buying in ini sangat-sangat penting dalam apapun strategi negara sama ada strategi pembangunan ekonomi ke apatah lagi dalam keadaan COVID pandemik ini sebab dia melibatkan dua perkara iaitu kesihatan dan yang kedua ialah ekonomi. So buying in daripada rakyat ini sangat penting dan ia perlu menjawab soalan yang pertama sekali iaitu kenapa? Selalunya kita didedahkan dengan syarat-syarat SOP dan sebagainya. Kadang-kadang rakyat bertanya, kenapa kita mesti buat benda tu? Jadi persoalan why itu sangat penting. So kerajaan kena menjelaskan kepada rakyat pertama sekali, kenapa kita perlu ada vaksinasi dan immunity kelompok 80% itu. Sebab bagi rakyat sekarang dia tidak boleh menerima disebabkan kerajaan kata you kena buat. Tetapi saya ingat lagi dalam satu perbincangan diskusi dengan kami lah di kalangan kami ini, rakyat kena diberi kefahaman yang mendalam tentang kenapa kita perlu mencapai immunity kelompok 80%. Nombor satu, bila dia faham immunity kelompok ini sangat penting untuk memastikan kita supaya rakyat Malaysia dapat melindungi. Itu nombor satu. Kita selesai masalah kesihatan. Kalau tidak, kita semua akan menghadapi lockdown keempat, kelima, keenam. Jadi mereka sangat khawatir tentang lockdown. Jadi begitu juga dengan exit strategy. Rakyat juga kena faham bahawa bahawa bantuan yang diberikan, kalau kita lihat ada 6 strategi, 6R yang kerajaan telah rangka. Kita sekarang menghala ke R yang ke-6, di mana lebih 340 bilion peruntukan yang telah kerajaan berikan. Mesti ada titik nokta dia, maknanya selepas ini apakah yang akan berlaku. Jadi exit strategi ini, selain dari kerajaan menyatakan ini strategi-strategi dia, rakyat juga kena diberi kefahaman kenapa strategi ini perlu dilakukan dan apakah yang perlu rakyat lakukan. Bukan hanya apa yang kerajaan boleh lakukan. Sebab ramai macam contoh, bila saya pergi berbincang dengan masyarakat saya di luar bandar lah, for example. Dia tanya kenapa saya perlu injection itu sedangkan Tok Bomoh boleh selesaikan. Kenapa saya perlu vaksinasi? Jadi kalau dia faham dan lebih diberi kefahaman, maka saya rasa itu lebih mudah. So buying in ini perlu komunikasi. Orang yang expert dalam komunikasi ini sangat penting untuk membawa intipati perbincangan wacana ini, naratif ini. Sebab kerajaan telah melakukan yang terbaik, frontliners telah melakukan yang terbaik, tetapi kalau rakyat sebahagian besarnya masih lagi was-was, khawatir dan tidak tahu mengapa benda itu dilakukan, ini timbulnya masalah kita. Dan bagaimana doktor melihat keadaan ekonomi dalam tempoh 2 minggu ini memasuki total lockdown minggu ketiga ini? Doktor lihat sendiri kumpulan manakah yang paling terkesan ketika ini dan juga bagaimana pula exit strategi harus dirangka untuk kumpulan yang paling terkesan ini, doktor? Okey, secara jujurnya saya sekali-sekala saya pergi ke pejabat saya sebab saya duduk di Bandar Baru Bangi, saya boleh pergi ke KL. Memang saya lihat dari segi ekonominya mungkin terkesannya tidak seteruk seperti yang kita lihat yang MCO PKP 1.0 tahun lepas. Yang itu memang semua kita tengok Kuala Lumpur tak ada kereta di jalan raya dan sebagainya. Yang ini kenapa saya kata kesannya agak kurang walaupun saya tidak ada data yang seterusnya. Sebab satu, kita sudah kerajaan dan kita juga telah melalui pengalaman maknanya kita tahu yang mana boleh dilaksanakan yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi dari segi kesan ekonominya mungkin tidak seteruk PKP 1.0. Tapi kalau dianggarkan dari segi keuangan, memang yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah mengatakan 24 bilion satu hari yang hilang. Tapi saya rasa yang ini tidak, sebab saya tengok ada juga kedai yang buka khususnya yang services. Nah, dari segi golongan yang terkesan, bagi saya B40 dan M40 dua-dua kali ini terkesan sebab
mereka masih lagi kita lihat ya, banyak perusahaan kecil sederhana golongan itu yang berada dalam M40. Mereka punya perniagaan. So banyak masih lagi menghadapi masalah, belum sangat pulih 100%, tiba-tiba kita ada lockdown kali. Lepas tu di-extend pula lagi, dipanjangkan lagi. Jadi saya mengharapkan ya ini bahawa lockdown adalah pilihan yang terakhir. Jadi bagi saya kalau boleh ya, bukan kalau boleh lagi lah, saya seru supaya kepada mereka yang kita sebagai rakyat, kita lockdown diri kita ke diri pertama kali, dan yang kedua supaya kerajaan tidak lagi lah melaksanakan lockdown, sebab peniaga kecil, perusahaan kecil sederhana ini begitu terkesan. Mereka inilah yang M40. B40 memang tak payah cerita lah, memang mereka ini terkesan. Ya. Dan doktor, dalam masa dari yang sama, segi exit ya. dalam masa yang sama, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan pelan pemulihan negara untuk keluar daripada pandemik COVID-19 boleh dilaksanakan apabila negara mencapai imuniti kelompok atau sekurang-kurangnya 60% rakyat di negara ini divaksin. Dan menurut JKJAV, sekitar 3.1 juta penduduk telah divaksin pada ketika ini. Ini 10%. Kalau congakkan ringkas dengan kadar 150,000 sehari dos vaksin diberikan, sekitar 100 hari untuk sekurang-kurangnya satu dos mencapai imuniti kelompok. Kalau 2 dos pula 60%, manakala perlukan sekitar mungkin 200 hari. 100 hari ini masih yang lama, doktor, untuk perniagaan, untuk isi rumah yang terkesan. 50 hari pun masih yang lama. Perlukah ada strategi peralihan di tengah-tengah itu sebelum kita memulakan exit strategi tersebut, doktor? Okey, ini sangat penting ya. Saya tidak tahu di mana kesilapannya, tapi kalau kita dengar dari ucapan menteri, dia kata isunya ialah supply ya, bekalan ya. Itu di luar perbincangan kita. Yang isu kita sekarang ialah memang rata-rata mengatakan bahawa kita agak slow ya, agak lambat dari segi menyelesaikan masalah. Sedangkan kita perlu herd immunity atau immunity kelompok sebaik-baiknya menurut WHO ialah 80%. Tadi disebut menteri kata 60% tu kira dah bagus. Bagi saya memang kita yang pertama sekali memang usaha perlu dilakukan untuk mempercepat sebaik yang boleh, gunakan segala usaha untuk mempertingkatkan mempercepatkan vaksinasi ini. Khususnya dekat di luar bandar saya lihat ya. Saya lihat sebab saya mendapat berita daripada saudara mara saya di luar bandar, khususnya di pedalaman ini masih lagi ramai yang belum lagi mendaftar ya. Ada yang belum mendaftar, ada yang tak dapat mendaftar, apatah lagi vaksinasi. Jadi usaha untuk mempertingkatkan vaksinasi ini perlu dilakukan. Satu, mobile unit tu memang penting ya, bergerak tu. Kalau di Sabah Sarawak tu saya mengharapkan bukan saja kereta yang bergerak, tetapi bot-bot yang ada, mana jabatan kerajaan ke syarikat-syarikat yang berada di luar bandar itu membantu kerajaan dalam proses ini supaya kita mencapai imuniti. Sebab sekarang saya dengar even masyarakat Pendan yang saya terbayang dekat luar bandar sudah ada yang kena COVID. Jadi ini merisaukan. Okey, itu nombor satu. Saya setuju yang kita perlu ada peralihan ini. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan perlu juga exit strategi ini sebab banyak negara luar sudah pun merangka plan strategi exit dia. Dan saya difahamkan hari ini yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin akan melancarkan plan strategik exit strategi ini. Ini yang saya dengarlah menurut berita. Jadi maknanya Malaysia sudah sampai ke tahapnya untuk kita memikirkan dan rakyat diperkenalkan apakah langkah-langkah yang kerajaan rancang untuk lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Sebab dalam exit strategi ini, dua perkara yang perlu diberi penekanan bagi saya ya. Satu ialah resilience ataupun daya tahan. Nombor dua ialah kecekapan. Sebab kalau kita ada resilience, bagaimana nak mempertingkatkan daya tahan rakyat kita, itu yang pertama. Yang kedua ialah kecekapan. Tadi disebut tentang perlunya segala bentuk perancangan masa depan ataupun exit strategi perlu berdasarkan fakta dan maklumat yang tepat dan cepat. Database information. Itu yang sangat-sangat penting. Ya, itu bagi saya. Dan doktor, terakhir sekali doktor ya, saya tahu saya minta mungkin 3 wishlist selalunya, tapi saya ingin doktor mungkin berikan satu perkara yang paling penting doktor punya wishlist untuk pelan pemulihan negara ini. Apa yang paling penting doktor ingin lihat? Bagi saya iaitu kita
perlu tambah baik kita punya sistem keselamatan sosial kita, social safety net kita. Sebab dia menunjukkan betapa rapuhnya dalam COVID-19 ini, ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak ada jaminan keselamatan dari segi bantuan, dari segi makanan. So kerajaan tidak boleh terus-menerus memberi bantuan sebab ada yang nanti akan terlepas. So kita perlu menambah baik sistem jaringan keselamatan sosial kita, social safety net kita. Itu dia. Terima kasih Fellow Akademi Sains Malaysia Datuk Dr. Madeline Bermam membincangkan berkenaan dengan pelan pemulihan negara sebagai persiapan untuk negara keluar daripada pandemik COVID-19. Kita akan beri berehat seketika kembali selepas ini.